dengan umur kita Al-Fatihah. Terima kasih diucapkan kepada para hadirin dan hadirat yang hadir pada hari ini dan yang sudi hadir mendengar sedikit sepatah yang akan kami sampaikan kepada antum berkenaan dengan SPR, Suluhan Pilihan Raya 2013-2014. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, anda nak perkenalkan di hadapan antum ini organisasi sedikitlah. Sebelah kanan tu Ustaz Firdaus kita, dia sebagai unit protokol, dan sebelah kanan saya lagi satu Ustaz Uzaifah, sama juga unit protokol, dan di sebelah kiri saya Ustaz Muaz, dia memegang tampuk sebagai timbalan pengarah 2, dan satu yang sana Ustazah Farul Nasha kita sebagai timbalan pengarah 2, dan di ujung sekali hidung kat sana tu nama dia Ustazah Zadika, dia memegang sebagai speaker. Jadi hari ni kita yang ada depannya penting-penting lah, yang kat belakang pun ada penting juga insyaAllah. Jadi sebelum kita pergi lagi jauh, anda nak terang sedikit kronologi yang kami dah bawa supaya rambang macam tu je. Jadi pada hari minggu ni kami akan laksanakan sebagai kempen Cakna untuk menyedarkan ahli-ahli mahasiswa tentang SPR, supaya tak adalah tiba-tiba esok dah calon, tak boleh tu. Atau PRK. Jadi kami cerita supaya dia ada flow dia, orang tahu tentang minggu depan dah calon dah. Jadi minggu ni kami kempen dulu supaya kamu semua tahu tentang SPR, PRK, atau minggu ni ada PRK. Sebulan ni memang minggu PRK. Jadi kita sedarkan mahasiswa. Jadi dalam masa yang minggu ni kami akan buat satu benda luar untuk kamu tahu apa benda yang kami nak bawa pada minggu ni. Itulah perkenalan yang kami buat pada hari ni. Dan pada hari ni kami akan terang sistem apa yang kami nak bawa. Dan minggu depan start pencalonan. Seminggu kami buat seminggu pencalonan bagi minggu pencalonan lah. Lepas tu minggu kempen, dan selepas tu kita mengundi. Jadi kalau kita kira-kira guna tangan kita ada 4 minggu. Jadi kalau ada 4 minggu, lebih kurang sebulan lah. Jadi sebulan tu memang minggu PRK, minggu pilihan raya kampus bagi sesi 2013-2014. Jadi itu sebagai kronologi Kalau nak lebih lanjut, tengoklah dekat Facebook, kita ada cerita lebih besar lagi. Okey. Jadi hari ni apa sebenarnya kita kumpul sini? Kan, kita kumpul ni nak makan-makan ke nak apa? Jadi hari ni kita nak cerita tentang sistem. Tentang sistem je. Tentang sistem, perubahan sistem yang kami bawa ni, supaya kamu atau antum yang ada, hadirin dan hadirat yang ada pada hari ini sedar akan sistem yang kami bawa. Tak adalah nanti tiba-tiba calon kami ingat sistem lama lagi. Tak ada lah. Benda-benda persoalan tu tidak akan timbul lagi di sisi kita. Kami ingat sistem lama lagi. Jadi kami akan cerita kat sini. Jadi sistem dulu ada sistem populariti. Dan sistem yang orang kata sistem pilihan raya kampus yang kurang tepat, kurang jelas, mungkin kurang tepat di sisi kita dahulu. Jadi sekarang ni kita punya kuantiti dah hampir 500 orang. Jadi tak makul lah kalau kita nak laksanakan lagi sistem lama. Apa makul kita laksanakan sistem lama lagi? Kita ni dah mahasiswa, bukan murid-murid lagi. Mahasiswa dan mahasiswi. Jadi tak makul kalau kita guna sistem yang lama. Jadi kita kena cuba ubah. Dan sistem dulu memakai digunakan sistem populariti. Jadi hari ini kami akan menerangkan apakah yang perubahan yang kami akan bawa supaya antum hadirin dan hadirat tahu apa yang kami bawa. Mungkin yang ada hari ini tak sampai 500 orang, tapi dengan kuasa yang ada pada antum, iaitu mulut kita, boleh sebarkan berita-berita ini kepada semua mahasiswa, adik-adik kita yang ada kat luar tu, agar dia tahu apa yang kami nak bawa pada hari ini. Mungkin 5 hari ini dengan 10 seorang, sebar pada 10 cukup 500 orang. Jadi itu secara rambang tentang sistem lama yang kami bawa dulu, sistem lama dulu, dan hari ini kita buat sistem baru. Dan untuk penerangan lebih lanjut lagi berkenaan dengan sistem dan sebagainya, jadi anda akan serahkan kepada unit protokol untuk mereka menerangkan lebih lanjut. Jadi tanpa membuang masa, anda serahkan kepada Ustaz Uzaifah dan Ustaz Firdaus untuk menerangkan secara lebih jelas tentang apa sistem yang kita bawa hari ini.
Dengan saya hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sebagai selaku protokol SPR menerangkan sistem yang kami bawa, dan sistem ini telah kami rujuk dengan sistem PAK yang berlaku di Malaysia. Antara sistem yang perlu diubah adalah daripada segi pencalonan. Pencalonan kita akan buka borang pencalonan umum bersifat grouping sebanyak 4 grouping borang pencalonan, dan dua lagi calonan bebas. Jadi borang itu kita ikut skala yang ada di Malaysia, kita combine dengan UU di Malaysia dan kita keluarkan borang tersebut. Borang itu telah dirangka. InsyaAllah 2 hari bulan ni borang tersebut akan dilawarkan di dalam Facebook, dan 2 hari bulan kita akan buka pencalonan umum. Jadi kenapa buka borang pencalonan umum bagi grouping? Sebab kita nak menjalankan sistem kepartian. Sistem kepartian ni bukan bermakna masing-masing boleh buka parti, tapi kita buat grouping parti, lambang tu kita akan sediakan supaya tak ada lambang-lambang parti-parti politik ataupun NGO-NGO tertentu yang masuk bertanding. Itu alasan dia lah. Dan selain daripada itu, perubahan yang kita bawakan lagi dalam borang pencalonan umum grouping dan bebas ni bukan senang-senang nak masuk. Dia bersifat syarat dia ketat, dan kita ambil kira semua bahagian termasuk panggil apa? Track record. Dalam grouping ni kita ambil track record sekali. Bebas pun track record dia kena ada juga. Dia tak boleh sembarangan masuk. Sama ada track record dia daripada Malaysia ataupun track record dia daripada sini. Maknanya daripada masuk institusi, mana-mana NGO, kepartian ataupun apa sajalah terulang. Seterusnya borang pencalonan grouping ni kita akan buka dengan yuran 5 jadi dan dengan cakaran 10 jadi. 5 jadi ni kita perlukan daripada grouping untuk kita proseskan segala kerja-kerja pilihan raya yang melibatkan hard copy untuk perjalanan pilihan raya. Jadi 10 jadi pula cagaran kita akan pulangkan selepas dia menghantar orang kembali kepada SPR. Dan pencalonan bebas juga dibuka sama juga 5 jadi dan 10 jadi. 5 jadi pemprosesan, 10 jadi untuk cagaran. Itu dalam bahagian sistem pencalonan. Jadi sistem pencalonan ni 2 hari bulan kita akan buka untuk pencalonan grouping yang melibatkan ahli majlis tertinggi saja yang akan bertanding, Presiden, Ketua Hewi dan ahli majlis tertinggi yang lain, Bendahari, SU dan Timbalan Presiden. Dalam borang pencalonan nanti kita akan buka sehingga 7 hari bulan. 2 hari bulan sampai 7 hari bulan. Kita akan buka seluas-luasnya selama 25 hari untuk mana-mana kumpulan, sama ada melalui bash ataupun melalui kumpulan-kumpulan tertentu ataupun tahun-tahun tertentu untuk hantar grouping bagi bertanding dalam pilihan raya kali ini. Dan bebas pula kita buka pada semua, sama ada dia nak bertanding Ketua Hewi, AMT, Presiden dan sebagainya. Dalam kawasan tu jugalah, kawasan AMT juga. Dan sistem pencalonan AME kita buka seperti biasa. Kita akan hantar borang-borang ke rumah pelajar dan sakan dan sebagainya. Dan pencalonan AME kita tak buka umum, kita buka community macam biasa, macam dulu. Sebab AME tidak perlukan undi majoriti ataupun grouping. Sebab dia melibatkan kursi yang banyak, 6 kursi untuk syabab, 6 kursi untuk akhwat. Dan itu saja untuk sistem pencalonan. Jadi apa lagi perubahan yang kita bawakan pada penghantaran borang dan hari pencalonan? Antara benda yang kita ketatkan adalah ketika menghantar borang pencalonan, etika pemakaian calon. Kita nak tengok etika pemakaian calon. Dia tak boleh datang cacar marbah. Dia mesti datang style Presiden Obama ke mana-mana presiden lah yang ada kan. Okey, selain daripada itu kita memperkenalkan sistem personal assistant. Sistem SU lah. Dan personal assistant ni dia akan jadi pemerhati dan dia akan jadi orang yang bekerjasama dengan SPR sekiranya ada apa-apa berlaku, dan kita akan berurusan dengan PA, bukan berurusan dengan calon-calon. Sebagai orang tengah. Sebagai orang tengah. Masa time mengira pun PA akan datang juga. Jadi kita memperkenalkan sistem PA yang melibatkan kepartian. Dan itu saja untuk penghantaran borang. Seterusnya
hari pengundian. Jadi hari pengundian tuan-tuan akan Baik, saya cerita sikit tentang hari pengundian, yang mana pada 20 hari bulan 12, hari pengundian bagi Pilihan Raya Prisma dan MPPM sekaligus. Sekarang ni ahli Prisma juga layak untuk mengundi calon MPPM, dan maknanya kita ada 4 teori, 5 teori. Sorry, 5 teori. Okey. Sebelum ni kita buka satu tempat pusat mengundi, iaitu yang biasanya kita buka dekat Jamiah saja, iaitu dekat Master ni. Tapi disebabkan reasonnya untuk kita meningkatkan jumlah peratusan peluang mengundi itu, kami bahagikan kepada 6 pusat mengundi, iaitu Balad 1, Balad 2, Air Janubi, Dubai, Sakan Akhwat dan Sakan Syabab. So daripada persempadanan tu pihak SPR dah buat, nanti dia akan keluarkan salinan nama yang mana ahli kawasan mana yang tinggal di kawasan masing-masing. So dia akan pergi ke kawasan terdekat lah, yang dekat dengan pusat mengundi. Okey, seterusnya kita buat satu sistem lagi. Jikalah kalau kata takut ada pertikaian, mengatakan kalau kita pecahkan 6 ni, so kat situ kita ada tak, kita perhatikan kalau ada orang mengundi 2 kali, boleh jadi. Tapi kita buat satu sistem online dekat semua pusat mengundi. Bila seorang ahli Prisma datang untuk mengundi, kita akan tik siap nama dia, dan dekat automatically dekat semua pusat mengundi akan dapat tik. Kita pakai sistem online. So pengundian 2 kali kat sini tak timbul. So kita ada soft copy dan hard copy kat situ. Satu lagi, dan kita tak pakai nombor ahli. Sekarang kita pakai nombor Hawiyah Jamiah dan takhasus pengajian. Ya. Kemudian pihak SPR sendiri akan mengundi sehari sebelum, dan tak sama dengan hari pengundian ahli Prisma. Dan kita sekali pada setiap pusat mengundi kita membuka pada setiap calon, ataupun kalau kita perhatikan balik pada borang pencalonan, kita akan mengisi borang sekali dengan SU, calon SU dan calon bendahari dan timbalan presiden. So kat sini dia akan bawa satu grouping, maksudnya lebih kepada sistem parti. So kat situ jika parti ni menghantar wakil, so dia layak menghantar satu wakil pemerhati di setiap pusat mengundi untuk memerhatikan bagaimana perjalanan pada hari itu. Dan okey, kira undi, kita terus kepada kira undi. Kita akan bermula pada pukul 4 petang, dan kita akan tutup pusat mengundi pada pukul 3 petang. Kita bagikan masa selama sejam untuk penghantaran kepada pusat pengundian utama, iaitu di Dubai. Okey, masa untuk masa pengundian kita bermula pada pukul 9 pagi hingga 3 petang. So kiraan undi kita akan bermula daripada peti undi ahli majlis eksekutif, dan kemudian seterusnya, dan akhir sekali kita akan terus kepada ketua hewi dan presiden.
So presiden tu biasanya orang yang tertunggu sangat kan. So kita orang letak yang terakhir lah. Baik. Dalam cadangan kami nak buat layar langsung sebenarnya, live. Tapi kita akan buka secara paparan data sahaja. Maksudnya saya bagi contoh. Kita akan mula mengira mengikut pusat mengundi. So bila habis satu pusat mengundi, kita akan update. Kita update demi update di setiap pusat mengundi tu. Dan bila habis dia satu peti undi, kita akan update berapa jumlah pengundian sekarang. So dan sekaligus kita akan keluarkan peratusan. Satu lagi, calon dan PA boleh hadir di pusat kira undi. Ya, itu saja.